listen, listen, and listen. Kita mulakan majlis kita. Semaksima yang dia boleh dapat hasil daripada pala hanyalah 13 juta setahun. The maximum Barisan Nasional could gather as a revenue from logging is only 13 million per year. That's maximum. Whereas 11 months we were in office, 1/3 of the balance of 5,000 hectares, we tendered it out, we could actually achieve 40 million. Kenapa? Kerana kita buat tender terbuka, ada keterusan. So ini baik untuk negeri kita. Kalau tengok tadi kami dedahkan 6 ekar tanah di Pekan Setiawan itu nilai dia 4.79 juta kepada rakyat negeri Perak. Tapi oleh kerana dia bagi kepada syarikat kroni dia, Datuk Roslan Khalid yang mempunyai syarikat Kita Berkat, hanya dapat 52,000 sahaja. So who loses? Rakyat Perak rugi. Itu sebab kami punya belanjawan, sebelum Zamri bentang belanjawan dia, saya harap sangat Zamri ada pada malam ini, tapi dia dalam perjalanan barangkali, insyaAllah kita tunggu. He's still on the way. He couldn't find where Excelsior Hotel is. But I would have hoped that dia patut jawab dalam pembentangan dan dalam penggulungan dia. He didn't respond. He didn't respond. Macam mana daripada 4.79 juta hanya jadi 52,000 tak sampai. Dia sudah mengaku dia fitnah. Tapi amalannya UMNO Barisan Nasional ni yang fitnah saya menggunakan artikel dalam pisau.net ini sampai hari ini belum mengaku lagi. Jadi apa yang saya nyatakan di sini bukan sahaja saya yang nyatakan, Tok Guru Ni Aziz pun telah aku menjelaskan melalui sidang media dan juga melalui media yang menanya mengenai projek ini. Secara ringkas kerana tuntutan masa, ini saya nyatakan bahawa tanah ini telah diluluskan oleh Kerajaan Kelantan kepada Yayasan Islam Kelantan tahun 2000. Ini satu cara di mana Kerajaan Kelantan menjana kewangan untuk Yayasan Islam Kelantan untuk membiayai semua perbelanjaan sekolah-sekolah agama, tadika dan juga program-program pendidikan lain di bawah Yayasan Islam Kelantan. Jadi bagi saya dan memandangkan pisau.net pun mengaku mereka salah, dan sekarang ini kita mau Amidah, Zamri, Pekalang Hulu, ada Pekalang Hulu dan lain-lain ada yang fitnah kita dalam Dewan, kata kita diberikan tanah kerana bersetuju Datuk Seri Nija jadi Menteri Besar. Haraplah mereka bertaubatlah. Tapi kalau tak bertaubat, maksudnya orang yang membohong ini tak bertaubat, orang ini kita tak boleh percaya, betul tak? Kalau kita orang alim, kita orang beragama, kalau kita salah, kita mohon maaf lah. Tapi kalau tak nak bertaubat, orang ini kita jangan percaya. Kedua, Datuk Seri Nizar jadi Menteri Besar, ketiga-tiga parti ada, masa itu kita tak kenal lah antara satu dengan lain, dan tiga-tiga parti pun hendak calon mereka menjadi Menteri Besar. PAS mengemukakan nama Datuk Seri Nizar, PAP mengemukakan nama saya, dan PKR mengemukakan nama yang kata itu Jamaluddin jadi Menteri Besar. Jadi pemilihan Menteri Besar dibuat oleh siapa? Tuan Sultan, betul tak? Ini UMNO ni dia kata dia hormati Sultan, tapi hina dia. Dia kata Datuk Seri Nizar jadi Menteri Besar kerana Tok Guru Aziz rasuah saya. Tuan Sultan lah yang tahu hakikatnya, dia yang pilih. Jadi UMNO ni dia kata dia sanjung tinggi Sultan ini semua fitnah lah. Ini bercakap bohong saja. Dia kata Datuk Seri Nizar derhaka lah macam-macam, tapi hati mereka yang derhaka. Jadi kita balik kepada tentang skandal-skandal tanah Datuk Seri Zamri, kerajaan Datuk Seri Zamri.
Kita mau tahu, selepas rampasan kuasa, memang Datuk Seri Zamri tak sangka-sangka dia boleh jadi menteri besar dan kerajaan dia boleh berpanjangan sampai 4 tahun. Dia naik saja jadi kerajaan, dia dah rompak seluruh negeri Perak semula. Dia telah mengumumkan yang masa itu dia tak pijak lagi lah, dia tak selindung lagi. Dia nak telah luluskan 35,000 ekar tanah biji timah kepada satu syarikat Ramang Hidroelektrik. Ini satu syarikat peribadi, semua nama dia lama, tapi kita tahu syarikat peribadi saja. Ada berapa orang shareholder saja. 35,000 ekar tanah, tahu berapa besar? 100 km dengan 1 km lebah. Ipoh ni kalau 10 kali ganda pun tak sampai 35,000 ekar tanah. Dia nak cepat-cepat bagi. Datuk Seri Nizar, saya, YB Komeng, pemimpin-pemimpin Pakatan Rakyat yang lain tengok perompak ini terus rompak harta rakyat ni. Kita setiap malam bertungkus lumus seluruh pelosok negeri Perak, kita pergi berceramah. Masih ingat? Akhirnya baru mereka kata pemberian ini ditarik balik. Kalau tidak, rakyat kerugian 35,000 ekar. 35,000 ekar ini nilainya ratusan juta kalau tidak mencapai 1 bilion. Sebab itu janganlah percaya. Lepas itu dia senyap-senyap, dia bagi tanah. Semua tadi kita tunjukkan 68,503 ekar dalam masa 2,5 tahun saja, bukan 4 tahun. Masa itu kita tanya, kalau tadi kita nampak semua soalan YB Komeng ditolak. Hanya ini saja dia jawab, tapi sebenarnya tak nak jawab. Kalau Datuk Seri Zamri tahu, dia pun nak menghalang jawapan itu diberikan. Tetapi pegawai kerajaan terlepas telah diberikan kepada kita. Kita dapat semua fakta-fakta itu. Mana 1 ekar tanah RM375 saja, boleh kan? Orang kampung nak 3 ekar tanah, 5 ekar tanah, 1 blok rumah pun susah dapat, betul tak? Bagi dia, bagi saja kroni. Kata puluh-puluh ratusan ekar, 1,1 ekar saja. Yang Abang Berhormat Lim Kuan Eng adakan satu tender terbuka 1,1 ekar Taman Manggis. 1 kaki persegi, bukan ekar, 1 kaki persegi RM200 dia dapat. Oh, UMNO Barisan Nasional keluar, mana boleh RM200 saja. 1,1 ekar disuruh sampai 10 juta dapat. Oh, dia bantah-bantah macam-macam cerita. Saya cabarlah, kalau Barisan Nasional memang tulus datang negeri Perak bantah Zamri ini. Berpuluh-puluh ribu ekar datang tanah diluluskan tanpa tender terbuka, betul tak? Jadi saya nak bagi tahu anda semua bahawa dalam Dewan Undangan Negeri Zamri pernah ugut saya. Kalau saya, dia tahu yang dokumen-dokumen saya ni yang dapat ni orang UMNO dan orang dalaman pegawai kerajaan yang bagi. Dia bagi orang yang bagi tahu, bagi saya dokumen ni kata 75% daripada pegawai kerajaan sokong Pakatan Rakyat. Saya pun tak percaya lah, tapi itu ungkapan dia. Kita kalau bagi satu misalan, Abdullah Antong yang sekarang sudah jadi ahli PAS, masa dia tengok dia setiausaha Majlis Kerajaan Negeri, dia jadi setiausaha, dia tengok cara kita mentadbir negeri Perak dan cara UMNO dan Barisan Nasional takbir negeri Perak, kata langsung tak sama. Kita ni langsung tak minta mana-mana faul orang kawan-kawan kita langsung tak ada, ikut peraturan saja. Dia kata UMNO Barisan Nasional semua ekor mau, dia punya kroni punya faul cepat-cepat mau lulus. Sebab itu masa dia keluar telah bersara, dia terus masuk PAS. Dia kata memang Pakatan Rakyat ini memang tulus, memang baik. Ini orang dalaman, jadi saksi. Kerana puan dan akhir sekali saya nak katakan, memang sekarang ini demokrasi sudah mati di negeri Perak. Jadi Menteri Besar mesti menjawab semua soalan, betul tak? Jadi semua soalan kita tanya, selain daripada yang sudah dibongkarkan tadi, banyak lagi. Lagi 58 ekar tanah kepada JNS Holding dekat Lumut, tengah-tengah rumah YDP pun dia orang nak ambil untuk kawasan itu, tengah-tengah Lumut.
lagi reality assist 15 ekar tanah di Benduk, lagi 40 ekar tanah di Sri Iskandar kepada Toyo Chemicals. Semua ini lalu kita nak tanya dia tak nak jawab. Kemudian dia cabar, dia kata kalau saya bongkarkan ini semua, ini memang orang UMNO lah, dia akan bongkarkan senarai yang kita luluskan. Saya cabar dia, lulus, tunjuk kepada rakyat semua dokumen ada di dalam tangan dia, dan cabar. Karena kita 1 inci tanah pun tak dapat, 1 pohon balak pun kita tak dapat. Isteri saya kata 1 dahan pun tak dapat. Dan saya cabar dia, saya kata tunjuk kepada rakyat siapa kaca, siapa intan bermata. Dan itu tanah bernilai jutaan ringgit. Itu besar dia sapu. Tengok di Koping, itu lot kampung tersusun pun dia nak sapu. Besar dia sapu, kecil dia pun bolot. Inilah perangai UMNO Barisan Nasional. Kita kata, okeylah tak apalah, you korap lah, itu you berdosa, apa. Apa yang menyinggungkan perasaan saya, I feel very disturbed, is orang ada, Chinese ada satu saying, you jangan merompak daripada pengemis. Orang mengemis pun you rompak, itu memang celaka. So ini Barisan Nasional memang celaka. Kampung tersusun, tengok, kampung tersusun. Patutnya tanah untuk orang miskin, orang tak ada tanah. Tetapi siapa ambil? Ketua bahagian UMNO ambil. Bukan ambil 1, 10 lot. Bagi sendiri ambil 1, bagi AJK bahagian, bagi rakan kongsi dia. Lepas itu timbalan ketua bahagian dapat tanah 50 ekar untuk memajukan kampung tersusun. Kononnya, jika kita mengikut respon Datuk Hamidah Osman, dia kata apa salahnya walaupun ini Major Roslan adalah pemimpin UMNO, tetapi dia juga businessman, apa salahnya? Kita kata tak ada salah. Jika you kata you pemaju, beli tanah, kenapa you ambil state land? Betul ke tak? Beli. Pemaju, ramai pemaju tak dapat 1 inci tanah pun mereka dapat beli tanah, majukan, dapat keuntungan. Kenapa you tak boleh? Ini adalah prinsipal standard satu kerajaan dan satu negara. Kita tengok, jika Hamidah kata oh nothing wrong, there is nothing wrong. Jika ini nothing wrong, then nothing. Di negara kita tak ada nothing wrong lah, betul-betul nothing wrong. Sebab ini pun dia kata nothing wrong. Apa yang kita dedahkan tadi adalah bukan persepsi. Kita ada hard evidence. Kita bukan sahaja dedahkan di dalam sidang dewan, di luar dewan kita dedahkan, di luar dewan kita ulang banyak kali. Kita buat sidang media, kita pergi SPRM buat laporan. Jika itu adalah salah, dakwa saya, dakwa kita, kata kita fitnah, berani ke tak? Tak berani. Sampai hari ini, tengok kes 2009 sampai hari ini. Dan tuan-tuan dan puan-puan, oleh sebab itu saya sudah reka satu pantun untuk mereka lah. So, tanah besar yang ambil, kampung tersusun yang pun ambil. Orang kampung turun ke dusun, singgah sejenak di pinggir kota. Kerajaan bina kampung tersusun, UMNO sapu di depan mata. Itu sudah cukup teruk lah. Orang mengemis. You rob a beggar. Orang sudah poor, very poor, then you rob the beggar. Ini memang celaka saya kata. Tetapi apa yang paling teruk bukan ini. Bukan kamu rompak pengemis. Apa yang paling teruk adalah kamu telah rosakkan sistem kita. You have spoiled our system. Sistem apa? Sistem di mana kita kata corruption itu, yalah corruption itu teruk, tetapi tak dahsyat lagi. Tapi sekiranya seluruh the entire system is spoiled, itu adalah satu keadaan yang amat menakutkan. Kenapa? Cuba kita bayangkan apa yang berlaku di negeri Perak ini. Kita sudah dedahkan begitu banyak penyelewengan, rasuah, tetapi apa tindakan? Satu tindakan pun tak ada. Not a single case they have taken up. Tuan-tuan dan puan-puan, dan ini adalah frustration kita, dan ini adalah apa yang menakutkan kita. Apabila satu kes rasuah, sheer corruption, outright abuse of power, kita pergi buat laporan,
Pergi SPRM tak jadi. Pergi polis tak jadi. Jumpa kerajaan tak jadilah. Memang sebab mereka lah yang salah guna bahasa. Pergi Biro Pengaduan Awam tak jadi. So, apa yang kita boleh buat? Saya nak jawab soalan Prof. Dia tanya, what can we do? So saya nak kata, tengoklah, what can we do? Kita ask a few questions. What can we do? Which institution that we can resort to? Who can we rely on? Ini question nampaknya tak ada satu soalan pun kita dapat jawab. Dan bagi saya memang tak ada apa-apa yang kita boleh buat, melainkan we have a regime change. Tukar kerajaan. Betul, bukan kerana saya daripada Pakatan Rakyat saya cakap macam tu, tetapi saya rasa sakit hati kerana sistem negara kita sudah jadi macam ini. Dia tak ada check and balance lah. Jika negara kita sistem masih ada, tak apa, ada corruption, kita pergi lapor SPRM akan ambil tindakan. Ataupun kita SPRM tak ambil tindakan, pergi Biro Pengaduan Awam, Biro Pengaduan Awam akan ambil tindakan terhadap SPRM dan sebagainya. Tetapi sekarang tak jadi. Semua you cannot move. So itulah saya rasa itulah satu-satu penyelesaian adalah regime change. Itu saja dan